اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dikasihi Allah, yang direzekikan hidayah Allah untuk hadir dalam majlis ilmu pada petang ini. Alhamdulillah sebab kita masih menjadi pilihan Allah. Amin. Kuliah asar kita ini di bawah saluran Google Meet Gemanur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosnia Timanti Bansur dan diurus takbir oleh Ahli Tengkuasa Gemanur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Imam Farid bin Syari dengan pengajian kita hari ini Al-Wafi Syarah Hadis 40 Al-Imam An-Nabawi. Bagi memberkati majlis, saya mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormat. Silakan Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dia masih lagi memilih kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan anggota kita untuk kita sama-sama
duduk dalam majlis ilmu, majlis yang sangat-sangat diberkati, majlis maghfirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Allah taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang istiqamah berterusan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada petang ini kita sama-sama duduk, kita sama-sama membincangkan daripada kitab, kita dengar daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16, jangan marah bagimu syurga. Pada perkara yang ketiga, iaitu pada muka surat 164. Iaitu yang sebelum ni kita dah cerita tentang pemukaddimah daripada hadis yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabdakan, iaitu sahabat tadi bertanya beberapa kali, meminta diberikan nasihat beberapa kali. Maka jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sama sahaja. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu jangan marah itu bila sebut berkali-kali menunjukkan ianya satu penekanan, satu perkara yang sangat penting untuk diambil perhatian. Jadi perkara yang ketiga ini, iaitu tajuknya lemah lembut dan menguasai diri adalah jalan kejayaan dan keredaan. Iaitu dalam percakapan kita, dalam pergerakan kita, dengan cara yang lemah lembut dan juga dengan menguasai diri. Maksudnya kita menguasai jiwa kita sehingga tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang berdosa. Maka itu adalah jalan kejayaan, jalan mana kita akan dapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jalan redha Allah Subhanahu wa taala. Itu apabila sifat kemanusiaan menguasai. Yakni apabila sifat kemanusiaan, ini sifat-sifat manusiawi yang mana sifat-sifat kebaikan yang ada dalam diri manusia itu dia menguasai jasad. Bila menguasai jasad dan tusukan kejahatan bergelora dalam jiwa. Maknanya kalau kita tengok bila antara kewarasan akal dalam menjaga, dalam menahan diri daripada kemarahan, bersama itu adanya tusukan jahat, iaitu adanya sifat rasa tercabar, rasa kemarahan yang memuncak dalam hati, mana panas kan. Dalam masa yang sama masih lagi ada pertimbangan, masih lagi dia boleh kawal perasaan dia. Maka wahai muslim yang mencari kejayaan, yakni wahai orang yang berusaha untuk dapat kejayaan akhirat, untuk dapat kejayaan dalam menangani hawa nafsu, maka perlu berjaga-jaga. Maka hendaklah awaslah kamu daripada membenarkan jiwamu dikuasai oleh hawa nafsu. Iaitu kita kena pelihara, kita kena sentiasa berwaspada daripada kita benarkan jiwa kita, kita benarkan diri kita untuk dikuasai. Maknanya kita jangan sampai diri kita, jiwa kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu ni, dia hawa nafsu yang mana dia bersifat, dia suka menyuruh kepada perkara-perkara yang tak elok. Dan jangan biarkan kemarahan bertapak dalam dirimu. Mana kalau kita datang sifat marah, janganlah biar sifat rasa marah itu, rasa nak marah tu, jangan biar lama-lama dalam hati. Jangan biar dia menyimpan dendam. Jangan biar marah tadi disimpan sehingga
tekanan yang begitu kuat. Jangan biarkan kemarahan bertapak dalam diri. Kerana jika kamu membiarkan nafsumu menguasai dirimu, kerana jika kamu biarkan nafsu, ini bila kita ikutkan perasaan, kita ikutkan keinginan dalam hati kita, ikutkan keinginan nafsu, kita biarkan nafsu yang menguasai diri. Sepatutnya kita masih lagi boleh kuasai diri kita. Maka kalau kita biarkan nafsu menguasai diri, yang mana ketika itu dia menjadi penyuruh. Yang ni, bila kita biarkan dia yang buat kerja, biarkan nafsu tadi yang buat kerja, maka nafsu akan menyuruh kepada perkara yang ditegah. Dia akan suruh kamu melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Dan nafsu tadi akan menegah kamu daripada melakukan taat. Ini berbeza dengan jiwa yang suci. Berbeza dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan. Maka dia akan mengekang nafsunya. Bila datangnya sifat marah, bila datangnya sifat rasa nak pukul orang, rasa macam nak mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya daripada lidah. Maka bila kita biarkan nafsu menguasai diri kita, maka menyebabkan kita akan terjerumus ke dalam dosa. Nafsu dia akan suruh kita buat dosa dan dia akan halang kita daripada melakukan perkara-perkara yang membolehkan kita dapat pahala. Itu nafsu. Yang dikatakan nafsu, dipanggil nafsu ammarah. Dengan itu kamu akan melakukan apa yang ditegah oleh Allah. Jadi bila kamu dikuasai oleh nafsu, maka nafsu akan suruh buat benda yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Benda yang nafsu akan suruh kamu buat dosa. Bila kamu dalam keadaan marah yang meluap-luap dan kamu tak boleh kawal diri kamu, kamu serahkan diri kamu pada nafsu untuk buat apa sahaja, maka nafsu tadi akan suruh kita, akan gerakkan kita kepada perkara-perkara dosa. Maka akan berlakulah bila kemarahan tadi dilepaskan dengan cara yang tak sepatutnya, dengan dikeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, kata-kata yang menyebabkan perpecahan berlaku. Dan begitu juga dengan kita membiarkan nafsu yang menyuruh jasad kita, yang menyuruh kita, mana kita biar je nafsu tu buat apa benda, maka dia akan menyebabkan kita melakukan perkara-perkara dosa. Kita akan buat benda-benda yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Kita akan buat benda-benda yang menyebabkan kita ni mendapat kemudaratan. Itu bila kita serah diri kita pada nafsu. Tetapi berjuanglah menentang nafsumu. Ini kalau kita masih lagi, kita ada pertimbangan lagi, kita jangan biar nafsu menguasai kita. Kita kena berjuang menentang nafsu. Kita kena tekan nafsu kita supaya meninggalkan runtunan marah. Maknanya kita tekan nafsu kita dan supaya kita meninggalkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada sifat marah. Mana kita ubah keadaan, mana kita ubah situasi kita daripada benda yang membuatkan kita marah. Sebab tu bila kita nak marah aje. Sebab tu kalau dalam hadis yang lain, bila kita berasa marah, kalau kita tu dalam keadaan berdiri, maka Nabi suruh kita duduk. Kalau kita duduk, mana kita nak marah aja masa dalam keadaan duduk, maka kita baring. Tapi mana begitu juga, maknanya nak bagi tahu apa? Bila dalam satu-satu situasi yang kita marah dari situasi itu, kita kena ubah situasi. Kita kena ubah keadaan. Supaya apa? Supaya dia kemarahan tadi akan menurun. Betul tak kalau kita tengok muka orang tu, orang tadi
kata-kata mengata kita satu benda yang kita menyebabkan kita naik angin, kita marah, maka kita tinggalkan tempat tersebut. Kita pergi tempat lain yang mana orang tadi tak boleh, tak ada dengar suara dia, maka dia akan menurunkan kemarahan. Mana kita kena usaha meninggalkan benda yang boleh menyebabkan kita marah. Dan ingatlah akhlak Muslim yang bertakwa dan mukmin yang suci yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 tentang sifat-sifat orang bertakwa. Sifat-sifat orang bertakwa, yang mana antara sifatnya yang disebutkan dalam ayat ini ialah sifat orang bertakwa salah satunya adalah orang yang menahan kemarahan dikala ia mampu untuk melepaskannya. Seperti Allah Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u, hendaklah kamu bersegera ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Yang ini maksudnya, hendaklah kamu bersegera mengerjakan amalan-amalan yang baik yang boleh menyebabkan kamu mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. Ini kita kena sentiasa berusaha, sentiasa dalam kehidupan kita. Setiap hari kita kena usaha buat sesuatu amalan yang menyebabkan kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sama ada dengan beristighfar atau buat amalan-amalan kebaikan, yang mana setiap amalan kebaikan dia akan menghapuskan keburukan. Seperti mana dalam ayat yang lain, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan yang dilakukan akan menghapuskan keburukan. Mana dia akan menyebabkan keampunan daripada dosa. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, wajannatin, iaitu hendaklah kamu bersegera kepada syurga, iaitu bersegera kepada amalan-amalan yang amalan untuk mendapat syurga. Amalan yang memasukkan kita dalam syurga. Hendaklah kamu berusaha untuk buat amal-amal, bersegera dalam melakukan amalan yang menuju kepada syurga. Dan Allah Ta'ala menyifatkan syurga itu macam mana? Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyifatkan arduhas samawatu wal ard. Wa jannatin itu didatangkan dalam bentuk nakirah. Maknanya syurga ni dia dalam bentuk nakirah yang menunjukkan sesuatu yang besar. Boleh juga memberi makna sesuatu yang besar. Yang mana Allah Ta'ala menyifatkan syurga itu dengan keluasannya arduhas samawatu wal ardu. Keluasannya adalah seperti mana keluasan langit dan bumi. Yang mana di dalam tafsir Jalalain mengatakan keluasannya ialah seperti mana keluasan langit-langit dan bumi apabila keduanya bersambung. Iaitu seolah-olah bumi yang bulat ini dihamparkan dan berserta disambung dengan langit yang ada 7 lapisan tadi. Itulah yang disamakan, yang ditashbihkan dengan syurga. Betapa luasnya syurga. Betapa luasnya syurga itu, iaitu Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berusaha untuk mendapatkan syurga. Allah Ta'ala menyebutkan u'iddat lil muttaqin.
disediakan akan syurga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah Ta'ala menjanjikan keampunan dan juga kenikmatan syurga untuk orang yang bertakwa. Jadi orang yang berusaha untuk dapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha untuk dapatkan syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itulah orang yang berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah Ta'ala sediakan keampunan dan syurga itu untuk muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah Ta'ala menyebutkan al-muttaqin, orang yang bertakwa, dan ayat yang seterusnya Allah Ta'ala menyebutkan sebahagian daripada sifat-sifat takwa. Sebahagian daripada sifat-sifat takwa. Ini sifat orang bertakwa tu banyaklah. Antaranya dia mengusahakan keimanan dia kepada Allah Ta'ala, mengusahakan keimanan dia kepada Rasul, sentiasa mengamalkan sunnah Nabi SAW. Tetapi ini nak bagi tahu perkara yang penting di sini. Antara sifat orang-orang yang bertakwa itu Allah Ta'ala bagi tahu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, iaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra' ketika senang, wad dharra' dan ketika susah. Maknanya orang yang mana sentiasa dalam hati, dalam kehidupan dia, sifat dia adalah dia sentiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kisah dia berada dalam keadaan senang, banyaknya harta, ataupun dalam keadaan susah, keadaan dia tidak cukup keperluannya. Tetapi orang-orang yang menginfakkan harta ketika senang, dia infakkan harta. Ketika susah pun dia masih lagi menginfakkan harta. Dalam keadaan dia lapang, tak sibuk pun dia tetap infakkan harta. Dalam keadaan darra, dalam keadaan dia kesempitan masa, dia tak ada masa pun, dia masih lagi gunakan hartanya untuk dia infakkan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu daripada sifat orang yang bertakwa. Dan di dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menerangkan, dan inilah yang dimaksudkan daripada apa yang pengarang tulis dalam yang mensyarahkan kitab ini, yang dia nak bawa ayat ini, inilah dia punya, dipanggil syahid dia dalam ayat ini. Yang dijadikan sebagai yang menjadi syahid di sini, yang nak di-highlightkan di sini dalam ialah potongan ini. Wal kadhiminal ghaidha, iaitu orang-orang yang menahan kemarahan. Orang-orang yang menahan kemarahannya. Dalam tafsir menyebut orang-orang yang menahan kemarahan, yang mana dia tidak meneruskan kemarahannya. Dia tidak meneruskan kemarahannya dalam keadaan dia berkuasa melakukannya. Dalam keadaan dia mampu untuk menzahirkan kemarahannya, dalam keadaan dia mampu untuk melepaskan kemarahannya, tapi dia tak lepaskan, dia tak zahirkan, dia tahan, dia telan kemarahannya. Ini orang yang mana salah satu daripada sifat orang yang bertakwa. Ini orang kata dia macam-macam, orang buat macam-macam kesakitan pada dia. Orang sakitkan hati dia, sakitkan fizikal dia, tapi dia tetap cool. Dia tetap steady. Dia tak marah langsung. Walaupun boleh je dia nak marah sebab orang buat buruk pada dia. Tapi masih lagi sebagaimana Nabi SAW, inilah sifat Nabi SAW, di mana apabila baginda SAW sampaikan dakwah, ada satu orang tua perempuan, dia cerita buruk pada dia, cerita ni ada dekat Mekah ni ada orang datang mengaku Nabi, yang dia cakaplah benda-benda yang dia kata dia ni orang gila dan sebagainya. Pada masa yang sama Nabi SAW tolong orang perempuan tersebut.
Wanita tua tadi Allah Nabi SAW tolong dia bawa barang dia sampai kat tempat yang dituju. Maka orang tadi wanita tua tadi dia cerita buruk. Dia cerita dia memaki Nabi SAW. Dia tak tahu yang orang yang tolong dia tu Nabi. Jadi dia cakap pasal keburukan. Dia mencela Nabi SAW. Jadi dalam masa yang sama Nabi SAW boleh je dalam keadaan itu Nabi SAW boleh je nak menzahirkan kemarahan. Sebab apa? Orang cela dia. Tapi Nabi SAW satu orang Rasul, satu orang Nabi yang mana inginkan hidayat untuk manusia, maka nak bawa orang, maka dia tak boleh nak zahirkan kemarahan. Walaupun Nabi SAW pada ketika itu memang patut pun kalau nak marah. Tapi Nabi tahan marah tersebut. Tak cerita, tak marah pun wanita tersebut. Nak begitu, orang yang menahan kemarahan dalam keadaan dia mampu untuk melepaskan kemarahan tersebut. Mana inilah sifat orang takwa, orang yang bertakwa. Dan satu lagi sifat orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat ini, wal 'afina 'anil nas. Orang yang sentiasa memaafkan kesalahan orang lain. Maknanya sifat dia ini sifat pemaaf. Sifat pemaaf. Walaupun dia orang tadi menzalimi dia. Orang tadi buat buruk pada dia, sentiasa dia maafkan. Ini antara sifat orang yang bertakwa yang tinggi. Sifat takwa yang tinggi. Jadi dalam ni begitu orang yang menahan kemarahan dia di saat dia mampu untuk melepaskan kemarahan tersebut, maka inilah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita nak usaha didik kita pada takwa, benda ni kita kena jaga. Kita jangan kalau orang yang dalam diri dia ada sifat panas baran, maka kena ingat dengan perkara ni. Kena ingatkan perkara ni. Maka kita oleh kerana sebab itulah orang yang ada sifat panas baran nak menyejukkan dia. Satu, Nabi SAW bila dia berada dalam keadaan marah, bila satu orang tadi berada dalam keadaan marah, maka hendaklah dia ambil wuduk. Supaya apa? Kerana apa? Kerana kemarahan itu datangnya daripada syaitan. Kemarahan itu seperti mana api yang sedang membakar. Jadi nak padamkan api dengan air. Jadi sebab tu Nabi SAW suruh dia berwuduk. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang sentiasa berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Kat sini dalam tafsir yuhibbu, bila Allah Ta'ala suka pada satu orang tadi, dengan amalan-amalan dia Allah Ta'ala akan bagi ganjaran. Yusibuhum. Allah Ta'ala akan bagi ganjaran pada orang-orang yang berusaha memperbaiki amalan. Ketika itu dirimu akan terpelihara daripada kemurkaan Allah. Maksudnya ketika iaitu setelah kamu dapat mengawal dan mengendalikan kepuasan nafsu kepuasan nafsu itu, maka kamu akan terpelihara daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Dan bila kamu terpelihara, maka kamu akan tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan ahli syurga yang kekal di dalam. Maka bila kita usaha dapat, maka kita akan menjadi tergolong dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Dan juga kita akan tergolong di kalangan ahli syurga. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga, yang mana ahli syurga bila masuk syurga insya-Allah akan kekal dalam syurga. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan satu hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah perkara yang dapat menjauhkan aku daripada kemurkaan Allah? Apakah perkara yang dapat menjauhkan aku daripada
kemurkaan Allah Ta'ala. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam ialah jangan marah. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu jangan marah. Jangan marah. Sebab apa jangan marah? Jangan marah. Maka kerana apa? Marah ini dia adalah satu perkara yang menyebabkan kita akan buat macam-macam perkara yang lain. Jangan marah. Dan marah ini mana kita kena hindarlah. Mana nak supaya kita tak marah, maka kita kena usaha untuk menghindarkan daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita marah. Kerana apa? Perkara yang disebabkan kemarahan, mana daripada kemarahan, sesuatu kemarahan akan menyebabkan banyak keburukan akan terhasil. Akan terbit daripada kemarahan tersebut banyak daripada perkara-perkara yang haram. Akan banyak daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Seperti orang yang mana dia berada dalam keadaan terlalu marah, kadang-kadang kemarahan dia tersebut boleh menyebabkan berlakunya pembunuhan. Dia marah, tak boleh nak kawal diri dia, sehingga kadang-kadang dia nak marah, dia pergi jumpa orang tu, dia berkelahi, tiba dia tumbuk, orang tu jatuh meninggal. Maka dia akan berlaku penyesalan pada diri dia. Mula nak marah je, bila ambil tindakan, lepas tu tak tahu, tak sengaja dia telah membunuh orang lain, maka akan berlakulah keburukan. Dan akan berlakulah waddarb, akan berlakulah pukul memukul, akan berlakulah macam-macam permusuhan akan timbul disebabkan kita ni tak kawal kemarahan kita. Wa katsirum minal aqwalil muharramah, dia akan terbitlah daripada sifat marah tadi. Kalau kita melepaskan kemarahan, akan keluar daripada mulut kita macam-macam perkataan yang haram. Seperti mana boleh dengan sebab kita marah, kita benci pada satu orang, kita melepaskan kemarahan tersebut, menunjukkan kadang-kadang kita boleh melemparkan tuduhan pada dia. Kita marah pada dia, tiba-tiba kita dapat satu berita palsu tentang orang tersebut, kita tuduh dia pula. Kal qadhafi, kita tuduh dia buat zina. Asalnya kita marah je dengan dia, tapi dengan sebab kita ni terlalu nak membalas dendam, kita tuduh dia dengan zina. Sedangkan kalau menuduh seseorang tu dengan zina tanpa bukti, maka dia boleh dikenakan hukuman qazaf. Hukuman kena apa? 80 kali sebatan. Itu juga akan berlakunya akan berlakunya cerca mencerca, caci mencaci antara satu sama lain. Akan keluarnya perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan mengumpat, perkataan yang mencarut dan sebagainya. Dia akan wal aiman allati la yajuzul tizamuha syar'an. Dia akan keluarlah disebabkan dia marah, akan menyebabkan dia membuat satu sumpah yang tak sepatutnya. Dia akan bersumpah dengan perkara yang tak sepatutnya. Dan juga kemarahan. Contoh antara suami isteri. Kalau dia ni jenis suka marah, kadang-kadang berlakunya perceraian disebabkan kemarahan. Itu dia melafazkan talak dalam keadaan marah tu. Boleh berlakunya perceraian. Jadi marah ni dia banyak kemudaratan daripada marah. Banyak kemudaratan disebabkan melepaskan kemarahan. Jadi oleh itu
Kita kena kawal marah kita. Kita kena kawal marah kita. Mana kalau kita marah, janganlah kita melepaskan dengan mengikut hawa nafsu. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala telah berkata, 4 perkara sesiapa yang memilikinya, Allah Ta'ala akan peliharanya daripada syaitan dan mengharamkannya daripada api neraka. Ini 4 perkara yang 4 perkara daripada menahan nafsu. 4 perkara daripada menahan nafsu. Sesiapa yang memilikinya, Allah Ta'ala akan peliharanya daripada syaitan. Ini syaitan tak dapat menguasainya. Dan Allah Ta'ala akan haramkannya daripada api neraka. Maksudnya Allah Ta'ala akan pelihara dia daripada masuk dalam neraka. Iaitu, sesiapa yang mampu menahan nafsunya ketika berkeinginan. Maksudnya dia nak buat, tapi dia tahan diri dia daripada buat. Nafsu dia suruh buat, tapi dia tahan diri daripada buat sesuatu perkara yang dilarang. Menahan nafsu ketika berkeinginan. Satu lagi, menahan nafsu ketika takut. Takut ni macam mana? Maknanya dia takut. Maknanya sepatutnya dia pergi, contoh sepatutnya dia menyampaikan perkara yang benar. Tapi dia takut untuk menyampaikan perkara yang benar. Nafsu kata tak payahlah, kau ni pengecut. Tapi dia pergi juga. Dia berani pada perkara-perkara yang benar. Okay. Yang ketiga, menahan nafsu ketika bersyahwat. Maknanya dia nampak satu benda yang cantik ataupun perempuan yang cantik dan dia tahan nafsu dia mengelak daripada pandangan terhadap orang yang wanita yang bukan mahram. Maka dia tahan nafsu dia. Ni Allah Ta'ala akan pelihara daripada syaitan. Dan yang terakhir ialah menahan nafsu ketika marah. Maknanya marah, kalau kita tahan nafsu ketika mana marah, maka Allah Ta'ala akan pelihara kita daripada syaitan dan Allah Ta'ala akan haramkan daripada api neraka. Jadi oleh kerana itu, nak mengusahakan supaya kemarahan tadi diredakan, maka satu, kita punya percakapan kita hendaklah kita cakap dengan lemah lembut. Walaupun pada mulanya macam kita nak marah, kita ubah. Jangan kita tinggikan suara kita. Kita cakap dengan lemah lembut. Terutama kepada anak-anak kita. Jangan kita marah dengan kita sumpah seranah. Kita marah, kita cakap benda-benda yang tak elok. Tapi kalau kita nak marah anak kita, kita rasa nak marah, kita ubah. Kita bagi nasihat dengan cara yang lemah lembut. Jangan kita kasar dalam percakapan kita. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Di sini Allah Ta'ala dah bagi tahu. Allah Ta'ala sebut pada Nabi SAW, fabima rahmatin minallahi, maka dengan sebab rahmat yang ada daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat yang diturunkan daripada Allah Ta'ala kepada kamu, kepada engkau wahai Muhammad, linta lahum, berlemah lembutlah terhadap mereka dalam percakapan. Maksudnya dalam kita menyampaikan percakapan, jangan kita cakap dengan keras. Kalau maka linta lahum, maka berlemah lembutlah dengan mereka. Kalau kita macam nak marah tapi kita tahan, kita cakap dengan lemah lembut, tegur dengan cara yang elok. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalaulah kamu berkeras, mana kamu keras kasar layanannya terhadap mereka, mana kamu melayan mereka dengan kasar, kamu melayan mereka dengan keras hati, lam faddu min hawlik, pasti mereka akan lari daripada kamu. Kita nak orang buat kebaikan, kita tak boleh tegur dengan cara yang keras.
Itu je nak ajak orang pergi masjid, nak ajak orang pergi, orang tu tak semayang. Jadi kita tak boleh marah dia dengan kata-kata, kita keluarkan kata-kata kesat pada dia. Jadi kita kena usaha supaya orang yang tak semayang boleh datang kepada semayang. Orang yang tak buat amal, orang yang buat keburukan boleh ubah keadaan dia dan melakukan kebaikan dengan cara kita nasihat dia dengan cara lemah lembut. Nabi SAW ajar kita bagaimana nak bawa manusia pada agama ialah dengan cara kasih sayang. Kalau kita, begitu juga kita nak bawa orang kepada perkara yang kita nak ajak orang kepada ma'ruf dan nak menegah daripada kemungkaran, maka ajak kepada ma'ruf itu satu perkara yang penting yang perlu dibuat dahulu. Dengan amru bil ma'ruf, maka akan datangnya nahi anil munkar. Maknanya kalau kita ni, kita tak ada kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang, tapi kita ada kuasa untuk dakwah. Maka kita gunakan cara pendekatan dakwah kepada orang-orang yang kita nampak dia buat keburukan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi. Maknanya kalau kita mampu dengan cara dakwah, maka kita dakwah dengan cara kasih sayang. Kita ajak dia buat perkara-perkara yang baik. Paling bagus kita ajak dia pergi masjid. Kalau kata dia tak semayang, maknanya kita tanyalah, tuan tahu semayang tak? Kalau dia tak tahu, jangan kita cakap kenapa ni dah besar pun tak tahu nak semayang. Tak, kita tak ada cakap macam tu. Kalau kata dia tak tahu semayang, kadang-kadang memang dalam kehidupan dia tak pernah belajar pun semayang. Jadi cara dia kita tunjuklah cara semayang. Kita ajar dia, bawa dia. Kadang-kadang orang bila dah besar dia tak semayang, kadang dia nak datang, dia malu. Dia tak tahu semayang. Jadi cara kita lah yang bertanggungjawab untuk ajar dia semayang. Lintalahum, Allah Ta'ala perintah untuk dakwah dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Cara yang bila kata dengan lemah lembut, sebagaimana air. Kalau air tadi kalau dia berterusan jatuh atas batu, maka air yang lembut pun boleh melekupkan batu. Maknanya nak bagi tahu apa? Kita nak dakwah ni, nak bagi kesan. Kesan takkan datang dalam masa yang singkat. Kesan akan datang dalam bila mana kita istiqamah. Bagaimana air istiqamah dia jatuh dekat batu tu, maka berlakulah air batu tadi jadi lekup disebabkan air. Jadi macam itulah juga kita tak boleh marah. Bila orang buat keburukan, bila kita nampak orang buat buruk, kita tak boleh marah. Kita kena dengan lemah lembut. Dan kita kena kuasai diri kita dengan kita pelihara diri kita daripada mengikut hawa nafsu. Perasaan marah adalah penghimpun kejahatan dan bebas daripadanya adalah penghimpun kebaikan. Yang mana bila marah, dengan marah tadi sebagaimana dah disebutkan tadi, bila satu orang tadi dia melepaskan kemarahan, maka daripada kemarahan itu timbulnya macam-macam keburukan. Dan orang yang menahan diri daripada kemarahan, maka akan datang daripada macam-macam kebaikan. Kita dapati dalam hadis, orang penyoal, mukmin yang bertanya tadi itu, mukmin yang bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, jangan marah. Jangan marah. Maka dia memahami nasihat tersebut. Bila dia tanya sekali, Nabi jawab jangan marah, maka dia terus faham nasihat tersebut. Okey. Dan menerimanya serta ulang permintaan. Dia ulangi soalan lagi. Ausini, bagilah aku lagi nasihat. Maka dia ulang permintaannya, meminta nasihat dan meminta wasiat dan nasihat
seolah-olah beliau tidak berpuas hati dengan wasiat yang diberi. Maknanya Nabi kata jangan marah. Okey, maknanya dia kata okey, faham. Okey, jangan marah. Lagi ada nasihat lagi. Apa lagi nasihat yang lain? Bila dia tanya, diulangi lagi, bagi aku nasihat. Maka dia seolah-olah macam tak puas hati dengan wasiat yang dibagi, yang disampaikan, dan menyangkanya itu satu pendek je nasihat yang sikit. Jadi dia nak lagi nasihat. Maknanya kalau kata jangan marah tu, okey fahamlah jangan marah. Lagi dia minta lagi nasihat. Maka sedangkan beliau memerlukan wasiat yang lebih daripada itu, yang lebih mendalam dan bermanfaat. Mana ada lagi, mungkin ada, dia minta lagi, dia rasa yang tu sikit, kena ada lagi lah. Tak cukup lah satu tu. Maknanya nak lagi nasihat yang lebih apa kata, mendalam lagi dia punya makna dan lebih manfaatnya, sehingga beliau dapat mencapai matlamatnya untuk memasuki syurga. Ni tanya nasihat supaya dapat masuk syurga, takkan satu je. Mesti dah nak tahu lagi benda lain. Apa amalan yang boleh masuk syurga. Tetapi Rasulullah SAW tidak menambah, cukup hanya sekadar mengulangi wasiat yang sama sebanyak 2 atau 3 kali. Bila dia tanya kali kedua pun Nabi SAW menjawab la taghdab. Dia tanya kali ketiga pun Nabi jawab la taghdab. Jangan marah. Bahkan mungkin lebih banyak lagi, sebanyak mana ada kata faraddada miraran. Maka orang tadi dia tanya lagi berulang-ulang kali. Nak bagi supaya apa? Dia rasa satu nasihat macam tak cukup, kena lagi lah. Tapi bila Nabi ulang banyak kali tentang la taghdab tadi, maka setiap kali beliau berkata, berilah wasiat kepadaku, baginda bersabda jangan marah. Bila Nabi SAW mengulangi nasihat yang sama, maka itu sebagai satu penegasan bahawa wasiat itu sudah memadai lagi mendalam. Dia kata la taghdab tu sebenarnya mendalam makna ni. Bukan sekadar jangan marah, tahan diri pada marah, macam tu je. Tak. Ada perkara mana di sebalik jangan marah tadi, macam-macam perkara akan berlaku. Macam-macam perkara akan terhasil. Sekiranya beliau memahami pengertiannya dan beramal dengan tuntutannya. Maknanya cukup dah satu nasihat tu yang mana dia mempunyai makna yang sungguh mendalam. Di sini sedarlah mukmin tersebut. Maknanya orang yang tanya tadi, lelaki yang bertanya tadi sedar akan matlamat dan maksud wasiat. Bila Nabi ulang banyak kali, barulah dia rasa mungkin ini satu perkara yang penting yang kena ada, yang mana daripada kata jangan marah tadi, banyak perkara yang perlu dia ambil kira, perlu diteliti dengan mendalam makna daripada jangan marah tadi. Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan daripada mukmin tersebut, daripada lelaki tersebut, bahawa beliau berkata, lalu aku berfikir ketika Rasulullah SAW bersabda, apa yang telah baginda sabdakan. Maka aku dapati bahawa memang sifat marah adalah penghimpun kepada segala kejahatan. Ini dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan. Maknanya lepas pada tu lelaki tadi dia menceritakan semula, kata lepas pada baginda SAW menyebutkan jangan marah itu, maka dia berfikir bila Nabi SAW bersabda apa yang telah baginda sabdakan itu, la taghdab itu, maka aku dapati bahawa memang sifat marah adalah penghimpun kepada segala kejahatan. Maknanya bila marah tadi akan menghimpunkan segala keburukan. Maknanya sekiranya beliau tidak marah, bererti beliau telah meninggalkan seluruh kejahatan. Sesiapa yang meninggalkan seluruh kejahatan, bererti dia telah menghasilkan seluruh kebaikan. Bila tinggalkan seluruh kejahatan, maka dia seolah-olah dia melakukan segala kebaikan. Salawatullahi wa salamu alaihi wa alim ajma'in. Selawat dan salam ke atas engkau wahai Rasulullah,
Semoga Allah Ta'ala mencucuri rahmat dan kesejahteraan ke atas Nabi SAW. Semoga Allah Ta'ala membalasimu, wahai Nabi, dengan sebaik balasan yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Engkau telah menyarankan akhlak yang baik, iaitu Nabi SAW telah menyuruh buat satu perkara yang menyarankan akhlak yang baik dan memberi amaran daripada kunci segala keburukan. Maknanya bila kita marah, maka akan datang keburukan yang lain. Jadi kalau kita tak marah, maka tak akan datang keburukan lain, bahkan akan terhasilnya macam-macam kebaikan. Diriwayatkan bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling afdal? Apa amalan yang paling afdal? Maka baginda SAW bersabda, Nabi SAW menjawab, husnul khuluqi, iaitu berakhlak baik. Mana Nabi SAW memerintahkan untuk mengusahakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dan iaitu apa dia akhlak yang mulia yang Nabi SAW nak jelaskan di sini? Allah taghdab, bahawa engkau tidak marah. Bahawa janganlah engkau marah, ini istata'ta, sekiranya kamu mampu. Maksudnya jika kamu mampu, maka sekiranya kamu mampu, kamu janganlah marah. Maksud di sini ialah sekalipun kamu mampu untuk marah, maka engkau tinggalkan kemarahan. Tinggalkan kemarahan. Itulah akhlak yang mulia yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang kita baca pada petang ini, kita dapat ambil pengajaran dan dapat kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. Kita bawa akhlak yang mulia, akhlak Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik untuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan dapat amalkan, dapat sampaikan kepada orang lain, insya-Allah. Kita buka soalan untuk Ustaz. Boleh sekejap, insya-Allah. Silakan jemaah yang mana nak bertanya dengan Ustaz. Silakan. Dia semua dah faham. Alhamdulillah. Ustaz, ada nak soalan, ada nak tanya tak? Boleh, insya-Allah. Silakan. Baik. Ada orang tu, kita dah nasihat, cakap baik-baik, pujuk, tegur, tegas, macam-macam lah. Tahap-tahap dia kan, sampai last kali terpaksa marah juga, dia tak nak solat juga. Macam mana ya Ustaz? Ini marah dengan cara yang mana, dengan cara yang kata tidak menyakitkan lah. Maknanya kalau kata so semayang tak mau semayang. Tapi kalau kita dengan anak-anak kita, Nabi perintah untuk apa? Untuk kita memberi peringatan. Mana kalau kata kan kata perintahlah anakmu untuk solat ketika mana dia berumur 7 tahun dan kata berilah peringatan kepada anakmu, ataupun ada yang kata pukullah dengan sebagai pukulan yang memberi peringatan apabila dia tidak mengerti, dia masih lagi meninggalkan solat ketika mana berumur 10 tahun. Maknanya kita boleh pukul dengan orang kata apa, dengan kadar yang mana dia tidaklah sehingga melukakan. Mana bagi peringatan, kalau dia tak semayang itu rotan. Mana rotan tu maknanya janganlah kita rotan sampai mencederakan. Rotan sebagai untuk bagi peringatan. Cuma kalau kata orang lain, kalau dia tak nak, kita dah suruh dia semayang, dia tak nak semayang, maka kita bagi tahulah kat siapa-siapa yang boleh mengubah dia. Kalau kita nak marah, kita marah, tapi jangan kita
keluarkan kata-kata nasihat. Mana kita, kalau kita dah tak boleh nak gerak dia untuk semayang, maka kita carilah orang yang dia boleh ikut kata-kata dia. Kadang-kadang ada setengah orang, dia tengok orang, orang ni dia suruh, kita suruh dia tak mau. Tapi kita panggil orang lain, so orang lain yang suruh dia semayang, dia ikut. Jadi banyaklah kaedah lah sebenarnya. Tapi tak perlulah kita marah sampai memaki-maki tu, kita tak perlu. Mana kita tahap, mana kalau kita suruh, kalau dia tak buat, itu dia dengan Allah Ta'ala. Macam tu je lah. Wallah. Ada lagi yang nak bertanya soalan? Silakan. Ada? Dekat chat tu ada. Oh, dekat chat ada. Sekejap Ustaz, nak berkongsi pengalaman Ustaz yang paling kita jauhi rasa marah ketika kita sedang lapar. Jika ikuti kemarahan lebih buruk akibatnya. Itu Ustaz. Berkongsi pengalaman Ustaz. Nak berkongsi pengalaman Ustaz tadi. Kak Wan ni Ustaz, dia tak ada cakap, suara tak ada. Dia kata yang paling kita jauhi rasa marah ketika kita sedang lapar. Jika ikuti kemarahan lebih buruk akibatnya. Itu dia yang tulis kat situ. Betul. Maknanya Belum puasa ke Ustaz? Belum puasa marah ke Ustaz? kadang-kadang waktu lain. Contoh kalau kata dimakan lambat kan. Kadang macam tu juga. Jadi itulah yang penting untuk kita jaga supaya kita tidak melepaskan kemarahan tersebut. Sabar saya. Sabar Kak Wan. Aku lapar pun kena sabar. Terus akibat dia buruk. Kita tak pernah berkelakuan yang lebih hebat daripada tu lah. Kita tak pernah marah lebih pada tu. Tapi ketika perut kita lapar, ada satu kesilapan yang kecil berlaku pun, kita mengeluarkan kata-kata yang penyesalan tu semua hidup lah Ustaz. Itu sebab saya nak kongsi pengalaman. Saya apabila masuk kita lapar. Lapar tu bukan kerana masa puasa, betul Ustaz kata. Kerana lambat makan. Selalunya kita makan pada masa tertentu. Tapi pada tarikh tu, lambat sangat kan. Sedangkan kita sedang lapar. Jadi kata-kata kita tu agak kesat kan. Sampai sekarang saya masih menyesal di atas kata-kata tu. Silap. Tapi kalau macam tu Ustaz kan, kalau kita ada macam tu istighfar je lah kot tak? Ya, istighfar. Istighfar je lah, kita dah tersalah. Istighfar lah banyak-banyak, minta maaf. Minta maaf, saya tersilap. Boleh lah kot macam tu kan? Boleh. InsyaAllah. Biasa. So kalau tak ada soalan, kita tutup majlis saya. InsyaAllah. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah. Kuliah Ansar kita berjalan lancar dengan hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Kita masih lagi dengan hadis yang ke-16 sambung daripada minggu lepas. Alhamdulillah masih dalam bab menahan kemarahan. Berjuanglah menentang nafsu supaya berusaha meninggalkan runtunan marah. Berusahalah meninggal benda yang boleh menyebabkan kita marah. Tinggalkan tempat yang boleh menyebabkan kita marah. Allah menyukai orang-orang yang suka membuat kebaikan dan memperbaiki amalan. Berlemah lembutlah dengan orang-orang yang bercakap kasar dan mungkin kita boleh membawa dia kepada kebaikan. Kalau mampu berdakwah dengan cara kasih sayang untuk mengajak kebaikan, lakukanlah. InsyaAllah marah itu akan menghimpunkan segala keburukan, meninggalkannya bermakna menghimpunkan segala kebaikan. Wallahu alam, semoga apa yang disyarahkan Ustaz ni memberi manfaat dan menambahkan ilmu pengetahuan, jadikan amalan dan peringatan untuk disampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat kita. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Ustaz yang telah menyampaikan ilmu hari ini.
Terima kasih kepada semua jemaah. Saya mewakili Gemah Darul Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekali yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya nak sampaikan sikit untuk kuliah malam ni Ustaz. Boleh, Kuliah Ustaz. Isyak nanti kita bersama Al-Fadhil Ustaz Khairul Fahmi, Muhammad Anwar, dengan begitulah rupanya kisah Nabi Adam pada pukul 9.15 macam tu insyaAllah. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon Ustaz menutup majlis untuk membacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum.